orang yang jahil kepada Quran, jahil kepada hadis, mereka lah sebenarnya bukan ahli. Walaupun mereka mendakwa mereka dekat dengan Allah. Sebab ahli agama ni adalah orang yang faham Quran, orang yang faham sunnah. Barulah layak cakap tentang agama. Tujuan pergi belajar untuk memberi peringatan kepada kaum. Untuk memberi peringatan kepada kaum. Cumanya kadang-kadang kaum ni masalahnya. Bila orang dah pergi belajar tinggi-tinggi, jauh-jauh balik, bila nak bagi dakwah kepada kaum dia, kaum pula tak terima. Dia pula kata apa pergi belajar lah, mari duduk balas dengan pak kita pula. Dia padahal orang pergi belajar ni untuk menambahkan ilmu kefahaman masyarakat. Tapi kena tengoklah belajar yang mana. Biar betul-betul belajar ilmu yang sahih. Kalau pergi belajar luar negara sekalipun, tapi bila dapat ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tak pasal juga. Dalam urusan belajar tu, betul lah sebahagian kena pergi belajar, tapi dalam masa yang sama mesti ditekankan, belajarlah ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu di mana? Ilmu berkait dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah dia ahli sebenarnya dalam agama. Baru ni keluar video Lepak lah, Ustaz Wan Hizam lah. Dia orang ni kadang-kadang sampai satu tahap dia baca Quran, dia tafsir dengan penafsiran dia sendiri. Kadang-kadang baca Quran pun tak betul lagi. Baca Quran tak betul. Kemudian dia tafsir pula. Bukan masalah tak boleh tafsir Quran, tapi tafsir Quran ni kena pergi pertama tafsir Quran dengan Quran sendiri. Yang kedua, tafsir Quran dengan perkataan hadis daripada hadis Nabi. Ketiga, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Kemudian barulah tafsir Quran dengan perkataan ulama-ulama mufassirin yang mana mereka memahami. Jangan kepada tafsir bil-ra'yi, tafsir guna akal. Tafsir bil-ra'yi guna akal tu, kadang-kadang dia mendakwa dia dapat ilmu kefahaman tu secara direct. Dia tak ngaji dengan siapa, Tuhan bagi kat dia. Padahal bahasa Arab pun dia tak faham. Dia hanya berpandukan kepada translation. Lepas tu dia sampai peringkat lah ni, mereka berpada dengan Quran, tak perlu dah hadis Nabi. Dia kata zaman Nabi pun tak tulis hadis Nabi, cukuplah kita dengan Quran. Dia yang kata begitu tu, bahasa Arab pun tak faham, baca Quran pun tak betul. Sedang orang yang lebih faham daripada dia, orang Arab lagi, sahabat lagi, tak tolak pun hadis. Tabi'in tak tolak pun hadis. Tabi'ut tabi'in tak tolak pun hadis. Dan mereka sangat berhati-hati dalam disiplin menjaga penafsiran Al-Quran. Lepas tu kita rujuk kurang-kurang, kalau ada kitab satu rujukan tak apa dah. Sama ada kita baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tu mengumpulkan dah. Baca tafsir Sa'di, Adwa'ul Bayan, Ibnu Ashur, banyak lagi tafsir-tafsir yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Tapi bahayanya bila dia baca translation, dia rasa dia faham agama, kemudian dia mendakwa dia dapat ilmu secara langsung dari Allah. Lepas tu dia menafsirkan Quran lain daripada lepas tu dia mendakwa kita yang tak faham ni bukan ahli. Bila orang tanya tentang wahdatul wujud, tentang ilmu tasawuf yang menyimpang, dia kata ilmu ni sesat bagi orang tak faham. Bagi orang faham tak sesat. Sebab tu tak boleh cakap tentang tasawuf melainkan orang yang faham tasawuf. Jadi maknanya dia nak tidak sesatkan orang-orang yang difatwakan sesat dengan perkataan tu. Jadi demon tak faham, kecek kahwin tak faham, demon tak usah cakap lah, jangan hukum benda kalau demon tak faham. Isunya siapa yang bukan ahli? Dia duk tunjuk kepada orang ahli sunnah, orang yang belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, dia duk tunjuk kamu tak faham tasawuf.
Orang yang belajar Quran, belajar hadis, belajar agama ni dia dok tunjuk dan mau betul pula tak faham agama. Jadi siapa yang sebenarnya bukan ahli? Orang yang jahil kepada Quran, jahil kepada hadis, mereka lah sebenarnya bukan ahli. Walaupun mereka mendakwa mereka dekat dengan Allah. Sebab ahli agama ni adalah orang yang faham Quran, orang yang faham sunnah. Barulah layak cakap tentang agama. Sebab agama tak datang dengan akal. Agama tak datang dengan rasa. Dan siapa yang boleh gazet, siapa yang boleh panggil endorse, mengesahkan bahawa fulan dia dapat ilmu secara langsung dari Allah. Maknanya dia terima wahyu, sedang kita kata wahyu sudah terputus. Tak ada dah orang terima wahyu ni. Siapa yang kata dia mendakwa dia terima wahyu, bererti dia ni jadi nabi lah. Sebab yang terima wahyu ni nabi. Abu Bakar pun tak terima wahyu. Radhiyallahu anhu. Sebaik-baik manusia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan umat ini. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian 10 lagi baki 6 lagi sahabat yang dijamin syurga. Kemudian orang-orang yang berada bersama Nabi dalam perang Badar. Kemudian orang-orang yang dekatlah dengan keluarga Nabi, semuanya tak terima wahyu. Tiba-tiba mu kata, mu terima ilmu direct dari Allah. Ajaib. Ni dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh keluar, pergi cari. Jangan pergi dan ayat ni kata keluarlah mencari ilmu. Pasal ambil ilmu kemudian balik bagi tahu kepada kaum. Ahli yang bercakap tentang agama ni adalah orang yang faham Quran, orang yang faham hadis. Faham bahasa Arab, ilmu alat dia pun cukup. Kalau kita tak faham, kita pun berpandukan kepada para ulama. Ulama mana? Ulama yang menepati ciri yang kita sebutkan tadi. Ulama yang faham Quran, ulama yang faham hadis, ulama yang bersumberkan kepada aqwalus salafus salih. Mereka faham Quran, mereka faham hadis sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan tabi'in.